Pencarum KWSP berusia 40 tahun ke atas boleh mohon buat pinjaman bank mulai 7 April ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Merakib Lokman. Setengah jam anda pastinya bermanfaat. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah memperincikan mekanisme terma dan syarat bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA2. Fasiliti ini akan dilaksanakan dalam 2 fasa dan ahli yang layak boleh memohon melalui Bank MBSB, Bank dan Bank Simpanan Nasional BSN. Pada fasa 1 yang bermula 7 April ini akan kekal dibuka selama setahun. Pencarum yang berumur 40 tahun ke atas boleh memohon tertakluk kepada kesediaan bank. Tarikh mula untuk fasa 2 pula melibatkan ahli di bawah umur 40 tahun dan akan diumumkan dalam masa terdekat. KWSP juga akan mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak bank pada masa depan. Di bawah kemudahan ini, semua pencarum warga negara di bawah umur 55 tahun boleh membuat notis awal untuk pengeluaran umur 50 tahun atau 55 tahun. Syaratnya, pencarum harus mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP mereka. Jumlah pembiayaan maksimum telah ditetapkan pada RM50,000 tertakluk kepada baki akaun 2 KWSP dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun. Komitmen beberapa syarikat terkemuka China menjadikan Malaysia sebagai hub serantau mereka memberi lonjakan baru imej dan harapan negara dalam menambah keyakinan pelabur baru asing. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau amat mengalu-alukan perkara itu, namun pada masa sama terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi, misalnya mengutamakan pekerja tempatan. Jadi saya usulkan mesti ambil orang tempatan yang punya kelayakan. Kalau dikenal pasti tidak punya tenaga yang cukup, itu kita akan luluskan segera. Dengan syarat dia buktikan ada usaha yang awal mengambil anak-anak tempatan. Beliau berkata demikian pada perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya pagi tadi. Tambahnya, beliau akan mengumumkan perincian mengenai perkara itu dalam tempoh terdekat. Kejayaan luar biasa lawatan rasminya ke China tempoh hari jelasnya disebabkan usaha berterusan dan semangat berpasukan rentas kementerian yang dilaksanakan dengan baik. Ia secara tidak langsung memberi keyakinan baru kepada pelabur menerusi politik yang stabil serta ketetapan lebih jelas melalui kaedah baru yang lebih cekap dan bersih. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia sedia berunding dengan China mengenai isu pertikaian di Laut Cina Selatan. Jelasnya, ketika mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden China Xi Jinping sempena lawatan rasminya ke Republik itu baru-baru ini, isu berkenaan dibangkitkan kerana syarikat minyak dan gas negara Petronas memiliki pelantar cari gali terbesar yang beroperasi di kawasan berkenaan. Ini kemudian bercanggah kerana di kawasan itu ada tuntutan yang sama dari negara China. Saya beritahu bahawa sebagai negara kecil yang memerlukan sumber, maka minyak dan gas kita terpaksa teruskan. Tapi kalau syaratnya ada rundingan untuk pastikan, maka kita sedia berunding. Turut disentuh ketika lawatan itu isu Myanmar dan pelarian Rohingya, walaupun mengetahui China mengamalkan dasar tidak campur tangan. Malaysia tambahnya juga mahu mengamalkan dasar sama, namun kehadiran lebih 200,000 pelarian etnik Rohingya memberi kesan kepada negara. Dicipta dengan penuh kasih sayang. Penyaman udara baharu Kuwait. Beralih ke laporan Parlimen, Dewan Negara pagi tadi dimaklumkan Kementerian Pendidikan sentiasa melakukan pemantauan berhubung caj yuran sekolah, manakala Kementerian Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan tiada subsidi atau insentif kepada pengusaha yang terbabit dalam inisiatif Menu Rahmah. Sementara itu, permulaan persidangan Dewan Rakyat hari ini kecoh selepas semua ahli Parlimen pembangkang bertindak keluar Dewan. Untuk laporan penuh, kita langsung bersama Rosyadi Hafiz Syahid di Parlimen. Silakan Rosyadi. Ya Amirul, terus ke laporannya.
Kementerian Pendidikan tidak menetapkan sebarang bayaran yuran di setiap peringkat sekolah sebagai usaha mengurangkan beban ibu bapa. Menterinya Fadila Siddiq menjelaskan KPM sentiasa memantau dan memastikan sekolah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan supaya tidak membebankan ibu bapa. Bagi menegaskan perkara tersebut, KPM melalui surat pemakluman sumbangan Persatuan Ibu Bapa Guru pada 15 September 2021 telah memberi peringatan kepada semua sekolah agar tidak mengenakan bayaran tambahan dalam sumbangan PIBG dan pematuhan kepada garis panduan yang telah disediakan. Ujar Fadlina lagi, KPM telah memberi peringatan kepada semua sekolah agar tidak mengenakan bayaran tambahan dalam sumbangan PIBG dan pematuhan kepada garis panduan yang telah disediakan. Dalam hal itu, Surat Siaran KPM Bilangan 4 tahun 2011, garis panduan kutipan atau bayaran keperluan persekolahan di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan adalah berkaitan sebagai rujukan pihak sekolah. Beliau turut menyarankan agar ibu bapa hadirkan mesyuarat PIBG yang dianjurkan pihak sekolah bagi mendapatkan maklumat dan justifikasi berkaitan caj yuran PIBG yang dikenakan. Fadlina menjawab soalan Datuk Dominic Lau Ho Chai yang meminta Kementerian Pendidikan menyatakan bagaimanakah kementerian akan menyelia caj yuran PIBG di peringkat sekolah dan langkah KPM untuk memantau pihak sekolah yang mewajibkan pelajar memberi sumbangan untuk program sekolah. Kerajaan kekal dengan pendiriannya untuk tidak memberi sebarang insentif atau subsidi kepada mana-mana pengusaha menu rahmah setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuzia Saleh berkata ia kerana pelaksanaan inisiatif itu oleh pihak industri adalah atas dasar sukarela. Insentif yang kerajaan berikan adalah dalam bentuk promosi melalui platform media dan portal Menu Rahmah. Dan kita memastikan bahawa Menu Rahmah ini dikenali, kita bagi branding dengan izin Tan Sri Ketua dan ianya kita selebih daripada itu ialah di atas inisiatif industri dan individu. Terima kasih. Dilancarkan Januari lalu, Menu Rahmah adalah antara langkah kerajaan dalam membantu dan mengurangkan kos sara hidup rakyat, terutama golongan yang memerlukan untuk mendapatkan makanan bermasak yang seimbang. Sehingga 28 Mac 2023, 1,531 pengusaha makanan dan minuman telah menyertai inisiatif itu dengan tawaran menu pada harga serendah RM5 kepada pengguna. Dalam pada itu, sidang Dewan Rakyat kecoh selepas semua ahli Parlimen Pembangkang meninggalkan Dewan. Ia berikutan tidak berpuas hati apabila permintaan untuk membahaskan isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja bersasar ditolak. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad sebelum itu berbangkit membawa perkara berkenaan untuk membahaskan isu terbabit kerana ia berkaitan dengan kepentingan orang ramai dan memaklumkan permohonannya membawa usul berkenaan pagi ini telah ditolak Pejabat Dipertua Dewan Rakyat Jumaat lalu. Namun Timbalan Yang Dipertua Dewan Rakyat Alice Lau menolak perkara itu dan memaklumkan mengikut Peraturan Mesyuarat 43, keputusan Speaker adalah muktamad dan sekiranya tidak berpuas hati, usul boleh dikemukakan sekali lagi. Beberapa ahli Parlimen Pembangkang bertindak keluar Dewan termasuk Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Datuk Sri Syedan Kasim dan Datuk Awang Hashim. Semua orang setuju, Dewan ni pun setuju. Siapa yang tak setuju penyakit WSP? Tak ada. Sekian laporan dari Parlimen, kembali ke sementas bersama Amirul. Kelas yang bertukar warna seperti batu permata. Sensor kamera IMX 766V. Vivo V27. Hospital Sungai Buloh Selangor beroperasi seperti biasa walaupun tular di media sosial mengenai rancangan doktor kontrak melancarkan mogok selama 3 hari bermula hari ini. Tinjauan di hospital berkenaan sejak pagi tadi mendapati tiada demonstrasi dilakukan, malah proses rawatan tidak mengalami sebarang gangguan. Kru kami melakukan tinjauan sejak jam 7 pagi tadi. Difahamkan kumpulan doktor kontrak hanya mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan sehingga Rabu depan. Pihak hospital turut menempatkan beberapa pengawal keselamatan di pintu masuk utama bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Namun, media tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan hospital.
Bagi pesakit yang menerima rawatan Hospital Sungai Buloh memaklumkan kepada kami, operasi harian hospital lancar. Malah, bilangan kaki tangan dan doktor juga mencukupi. Tak ada apa pun. Orang macam biasa je. Tak tahu ada kucak. Maksudnya tak adalah kucak kacir ke, masa berjalan macam seperti biasa? Macam biasa. Macam mana bang? Doktor semua cukup kat dalam? Cukup. Dalam cukup. Fasiliti cukup. So maksudnya kaki tangan semua cukup, memadai dengan tugasan yang diberi, semua tak ada masalah. Proses maksudnya berjalan dengan proses lancar, berjalan dengan lancar. Registration tak ada masalah. Proses sangat cepat. Okey, setakat ni alhamdulillah lah. Doktor okey, tak ada masalah. Jalan boleh kita lancar lah. Okey. Maksudnya tak ada kena tunggu doktor lama ke macam mana? Setakat ni tak ada. Normal lah macam biasalah. Sejak semalam, tular di media sosial, kira-kira 10,000 hingga 12,000 doktor kontrak di seluruh negara didakwa akan menyertai mogok berkenaan. Justru Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa meminta pengarah kesihatan negeri dan hospital di seluruh negara agar berada dalam keadaan berjaga-jaga sebagai persediaan sekiranya kumpulan doktor kontrak meneruskan rancangan mengadakan mogok. Istiadat mengangkat sumpah jawatan ahli Majlis Mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Melaka dijadual diadakan Rabu ini. Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, istiadat berkenaan akan diadakan sejurus kepulangan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dari luar negara esok. Jelasnya, senarai lengkap cadangan nama barisan Exco itu juga akan dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tun Muhammad Ali. Tambahnya, senarai nama calon Exco berkenaan telah dipersetujui Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri bagaimanapun enggan mengulas soal komposisi portfolio Exco antara Adun Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Untuk mengimbangi pentadbiran kerajaan negeri dan mengambil pendekatan apa yang sedang kita jalankan di peringkat persekutuan, akan kita hazamkan di negeri Melaka. Jadi komposisinya nanti saya beritahu. Beliau bercakap kepada media selepas mengimbas perakam waktu pada hari pertama bertugas di Pejabat Ketua Menteri Melaka, Kompleks Seri Negeri pagi tadi. Istiadat angkat sumpah berkenaan ujarnya akan diadakan sebelum keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang dijadual berkunjung ke Melaka petang Rabu ini. Barisan Exco baru itu ujarnya mampu mengimbangi pentadbiran kerajaan negeri dan mengambil pendekatan kerajaan perpaduan yang sedang dijalankan di peringkat persekutuan. Warga Kementerian Dalam Negeri KDN diingatkan agar tidak berkompromi dalam isu integriti ketika berkhidmat kepada rakyat. Timbalan Menterinya Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah berkata semua ketua jabatan dan agensi di bawah kementerian itu bertanggungjawab melakukan pemantauan selain sentiasa mengingatkan pegawai dan kaki tangan masing-masing agar mengamalkan integriti dalam apa jua keadaan. Soal integriti di sana sangat penting sekali. Apatah lagi agensi-agensi jabatan yang berada di bawah kementerian ini berhadapan dengan rakyat. Mata dan telinga rakyat sentiasa memerhati dan melihat kita. Dia tengok kita, dia nilai kita. Ini akan menjadi ukuran kepada kejayaan kita. Sebagai Kementerian dan Jabatan Barisan Harapan, beliau berharap warga KDN dapat meningkatkan komitmen untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Tambahnya, walaupun menjalani ibadah puasa, tahap perkhidmatan masing-masing perlu kekal tinggi dan tidak menjejaskan keperluan rakyat. Sementara itu, beliau turut menyarankan agar peruntukan yang diagih kepada KDN melalui Belanjawan 2023 digunakan dengan cermat sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Tapak balai bomba dan penyelamat telah disediakan, namun balai sehingga kini belum dibina. Justru penduduk di Felda Ciku di Paloh, Gua Musang menyeru kerajaan mempercepat pembinaan itu bagi membantu sebarang kes kecemasan di Hulu Kelantan. Menurut Wakil Penduduk Felda Ciku 3, Mat Dahan Cesoh, tapak bagi pembinaan bangunan telah disediakan pihak Felda seluas 5 hektar. Katanya balai terdekat di Bandar Gua Musang kira-kira 45 km ke Paloh selain Balai Kuala Kerai kira-kira 110 km. Khidmat itu diperlukan lebih 30,000 penduduk di Hulu Kelantan iaitu di Felda Ciku 1 hingga 7, Felda Aring, Felda Lebir, Felda Calil, penempatan Kesedar Paloh serta puluhan kampung tradisi.
Beliau mendakwa lebih 30 kediaman dan bangunan tidak dapat diselamatkan akibat kebakaran kerana bantuan lewat tiba selain kes kemalangan jalan raya. Daripada Gua Musang tu jauh, 41 km. Jadi kalau sekiranya ada kebakaran ataupun kemalangan, jadi apabila kebakaran, jadi rumah tu dah habis terbakar, baru bomba sampai. Kemalangan, apabila dah meninggal, baru bomba sampai. Minta bomba ni tahun 83 lagi. Mula-mula mari lagi. Wajib minta. Tak ada tu, wajib naik fungsi. Minta bomba tu. Sampai kali ni tu tak boleh lagi ni. Sementara itu, Adun Paloh Amran Arifin berkata langkah jangka pendek sedang dilaksana dengan menubuhkan pasukan bomba sukarela membabitkan 20 sukarelawan. Sebenarnya usaha untuk menubuhkan bomba sukarelawan ini telah ada, tetapi maklum sajalah bila tidak ada infra, maknanya tidak ada tank, tidak ada kenderaan, tidak ada kelengkapan, maknanya dia punya aktiviti slow lah. Tapi basically ahlinya dah ada. Tambah beliau, anggota bomba sukarelawan telah didaftarkan dan akan menghadiri kursus Mei ini. Kelas yang bertukar warna seperti batu permata. Sensor kamera IMX 766V. Vivo V27. Bulan Ramadan dan Aidilfitri amat sinonim dengan semangat perkongsian dan persaudaraan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Mengambil semangat itu, KitKat melancarkan kempen rezeki dikongsi bersama bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim melalui perkongsian saat manis dan sukar dilupakan. The month of Ramadan and the upcoming Hari Raya celebrations are very unique moments in the life of all Malaysians. We recognize that these moments are moments of joy, of togetherness, of sharing, and that's exactly what the Rezeki Dikongsi Bersama spirit of our campaign is. It's about bringing Malaysians together, having good moments together and sharing. Kempen raya kali ini menampilkan pelbagai produk edisi terhad raya dan sumbangan wang tunai kepada Yayasan Ion Malaysia. Orang ramai juga boleh berkongsi rezeki dengan melayari video animasi raya KitKat MKK Click dan Nabila Razali menerusi saluran YouTube KitKat. Setiap like yang diterima, KitKat akan menyumbang sebanyak RM2 kepada organisasi amal terpilih. Arab Saudi dan pengeluar minyak utama lain mengumumkan pemotongan pengeluaran mengejut sehingga 1.15 juta tong sehari dari bulan Mei hingga akhir tahun ini. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata inflasi boleh terus meningkat jika harga minyak kekal pada tahap tinggi. Ketika ini, indeks penanda aras minyak mentah Brent meningkat 5.7% kepada lebih $84 setong. Langkah mengejut OPEC Plus itu turut mengejaskan sentimen pasaran. Ringgit dibuka rendah 4.42 berbanding dolar Amerika pada pagi urus niaga hari ini. Semalam, Arab Saudi mengumumkan pengurangan terbesar dalam kalangan anggota OPEC iaitu 500,000 tong sehari. Pemotongan itu menyaksikan pengurangan daripada 5% daripada purata pengeluaran Arab Saudi 11.5 juta tong sehari tahun lalu. Iraq, Emirat Arab Satu, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman juga setuju untuk mengurangkan pengeluaran. Rusia pula akan melanjutkan pemotongan 500,000 secara sukarela sehingga akhir tahun. Gelas yang bertukar warna seperti batu permata. Vivo V27. Fotografi potret malam yang tiada tandingannya. Vivo V27. Sensor kamera IMX 766V. Vivo V27. Kamera selfie 50MP dan banyak lagi. Vivo V27. Lebih jelas, lebih terang. Vivo V27. Laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 120 rumah yang padat dengan penduduk di Seoul, Korea Selatan terpaksa dipindahkan akibat kebakaran hutan. Kebakaran yang tercetus di sebuah gunung di tengah Seoul pada 11.53 pagi waktu tempatan memusnah kawasan dianggar seluas kira-kira 30 padang bola sepak. Menurut pihak berkuasa tempatan, api dapat dikawal dan dipadamkan sekitar jam 5 petang. Rakaman video kejadian memaparkan kumpulan asap di kawasan hutan dengan pasukan bomba dengan pesawat pengebom air bertungkus lumus memadamkan kebakaran. Beberapa helikopter digunakan dalam usaha untuk membekalkan air untuk memadamkan kebakaran. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan.
Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Gempa bumi dengan kekuatan 7.1 skala Richter menggegar Papua New Guinea. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China (CENC), kejadian dikesan pada 2.24 pagi Isnin waktu Beijing. Pusat gempa dengan kedalaman 60 km itu dipantau pada 4.25 darjah selatan dan 43.10 darjah timur. Bagaimanapun, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Gelas yang bertukar warna seperti batu permata. Vivo V27. Fotografi potret malam yang tiada tandingannya. Vivo V27. Sensor kamera IMX 766V. Vivo V27. Kamera selfie 50 MP dan banyak lagi. Vivo V27. Lebih jelas, lebih terang. Vivo V27. Perkembangan sukan. Saingan bola sepak MFL 2023. 4 aksi berlangsung semalam, kesemuanya membabitkan perlawanan dari kumpulan A. Terengganu FC 2 kekal mengukuhkan kedudukan tangga teratas selepas dominasi kumpulan A dengan mencatat kemenangan kelima terbaru menewaskan Sabah FC 1-0. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak, kedua-dua pasukan mempamer aksi bertenaga dan memberi saingan sengit kepada lawan masing-masing. Namun, babak pertama tamat tanpa sebarang jaringan. Dan Terengganu nyata berada di kelas tersendiri apabila berjaya memastikan kemenangan berterusan sekaligus meraih 3 mata. Gol tunggal tuan rumah itu dihasilkan Muhammad Nur Azfar Fikri Azhar pada minit ke-60. Dalam satu lagi saingan kumpulan A, Johor Darul Takzim 2 mencatat kemenangan kedua musim ini selepas pendudukan skuad projek FAM MSN 2-0. Beraksi selaku tuan rumah di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang semalam, JDT 2 memanfaat kelebihan apabila Gabriel Nistelrooy membuka tirai jaringan tuan rumah pada minit ke-26. Memasuki babak kedua dengan kedudukan semasa 1-0, JDT 2 terus memperkemas permainan sebelum Syukur Faris menggandakan kedudukan tuan rumah pada minit ke-65 sekaligus menamatkan perlawanan dengan keputusan 2-0. Sebelum mengakhiri Buletin 1.30 berkaitan laporan kemalangan awal tadi, seorang daripada mangsa yang terkorban dalam kemalangan di Jalan Pekat Rompin dekat Kampung Mercong, Pahang dikenali pasti sebagai Ruzana Muhammad Ajin, 50 tahun. Kami mohon maaf berhubung kesilapan identiti salah seorang mangsa yang disiarkan dalam laporan awal tadi. Untuk itu, sekian paparan tengah hari ini. Chef ternama Peru dan Bolivia berkumpul di La Paz bagi meraihkan kepelbagaian sumber masakan cita rasa Amazon. Visualnya menutup Buletin 1.30. Saya Rakib Lokman. Assalamualaikum dan salam hormat.